Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sedihnya kita membacakan ini. Penghujung hayat Tun Mahathir dan Hadi Awang rupanya takziah PAS. Lidah rasmi PAS, Saraka Delhi pernah memuatkan artikel yang masih boleh diakses hari ini berhubung doa bekas Presiden PAS Allahyarham Datuk Fazil Nur terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Doa almarhum Datuk Fazil Nur supaya Tun panjang umur untuk Tun lihat sendiri kerosakan yang dia buat, alhamdulillah makbul. Tulis Nasir Abdullah yang diterbitkan pada 16 September 2019. Ketika itu Kerajaan Persekutuan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat Mahathir dilihat tersenyum bergambar di sebalik atau di sebelah Presiden PAS Tan Sri Hadi Abdul Awang. Penghujung hayat Tun M dengan Hadi Awang rupanya takziah PAS, komen pemerhati politik Syam Gaz. Rata-rata netizen juga berpendapat Mahathir dan Hadi mempunyai persamaan, termasuk seorang dikenali umum gemar menyebut kafir dan mati syahid, manakala seorang lagi sebut sesat dan mati kata. Tidak kurang juga mendoakan agar Malaysia sentiasa diberkati dan dilindungi Allah daripada pemimpin yang hanya gilakan kuasa. Semoga Allah melindungi tanah air Malaysia ini. Lindungilah pemimpin kami, Anwar Ibrahim, dari musibah dan malapetaka angkara mereka yang gilakan kuasa, kata pengguna X. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu kejutan yang luar biasa. Doa arwah Fazil Nur, mantan Presiden PAS, buat Mahathir supaya Mahathir ini panjang umur untuk dia lihat apa kemusnahan yang dia dah buat masa dia jadi Perdana Menteri dulu, nampaknya satu persatu jadi. Penghujung hayat Tun Mahathir dengan Hadi Awang rupanya takziah PAS, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah Tun Mahathir dan Hadi Awang sudah waktunya untuk mengundurkan diri daripada politik? Terutamanya Tun Mahathir sudah terlalu uzur dan sudah terlalu tua untuk menyertai mana-mana parti politik. Beliau patut mengetahui had umur, limit dia untuk bersama di dalam dunia. Beliau perlu mula memikirkan akhirat. Tapi Tun Mahathir masih tak letih-letih lagi. Beliau tetap bercampur tangan dalam politik Malaysia. Tapi akhirnya kini beliau pula dalam masalah yang besar apabila RCI Batu Putih mula mengusurkan supaya satu siasatan jenayah berkaitan RCI Batu Putih boleh dimulakan terhadap Tun Mahathir. Persoalannya, netizen di luar sana berbagi dua pendapat. Ada pendapat yang kata Tun Mahathir tidak patut dianiaya seperti itu. Untuk dimasukkan dalam siasatan jenayah, ada netizen yang cuba pertahankan Mahathir, kata mereka. Tun Mahathir adalah negarawan yang ulung. Tun Mahathir ialah negarawan yang banyak berjasa kepada negara. Jadi perlu diimbangi. Kesilapan beliau dengan jasa beliau terhadap negara boleh diimbangi, kata mereka. Tetapi satu pihak netizen lagi mengecam pendapat tersebut. Mereka kata, bukan jadi alasan untuk seseorang yang mempunyai jasa besar terhadap negara untuk melakukan kesalahan, apalagi membabitkan kedaulatan negara. Bukanlah menjadi lesen terhadap seorang yang mempunyai jasa, kebaikan terhadap seseorang atau negara, boleh dihalalkan. Apa pendapat kamu pula tentang isu itu? Patutkah Tun Mahathir disiasat? Atau patutkah Mahathir dilepaskan saja kerana beliau adalah negarawan Malaysia yang banyak menyumbang? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling berani dan paling ngeri dahsyat untuk Tun Mahathir. Adakah Tun Mahathir akan mengalami nasib yang malang di saat-saat penghujung usianya? Amat menyedihkan negarawan ulung Malaysia ini di saat usia yang sudah terlalu
tua dan lanjut, yaitu 99 tahun. Setahun lagi mencecah, beberapa bulan lagi mencecah 100 tahun. Ramai ahli politik negarawan di tempat lain mencapai usia seperti ini, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah nyanyuk, ada yang sudah tak boleh bergerak, ada juga yang sudah tidak mahu lagi menyertai politik atau pentadbiran dalam sebuah negara maupun parti. Berbeza dengan Tun Mahathir, beliau masih hidup, masih kuat, dan tidak mahu berhenti bermain politik lagi. Terkini, apabila RCI Batu Putih dikeluarkan, klasifikasikan sebagai umum, RCI itu mencadangkan beberapa hal, termasuklah laporan siasatan boleh dimulakan untuk mengkaji jenayah terhadap Mahathir. Hari ini kita digemparkan dengan satu laporan di Harapan Daily, 18 hari bulan Disember, diadakan laporan mega terhadap Tun Mahathir Mohamad. Wow, kita nak tengoklah berapa ramai yang akan membuat laporan polis terhadap Dr. Mahathir. Kenapa? Gabungan NGO Sekretariat Gempur Menyeru Rakyat Malaysia, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan sebagainya, bersama-sama membuat laporan polis di seluruh negara terhadap mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 18 Disember 2024. Gabungan tersebut akan membuat laporan polisnya di Ibu Pejabat Daerah Dangwangi. Seruan itu dibuat ekoran Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja ke atas Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan agar siasatan jenayah dikenakan ke atas Dr. Mahathir. Hasil siasatan Suruhanjaya tersebut mendapati bahawa keputusan untuk tidak meneruskan kes tuntutan ketiga-tiga kawasan tersebut tidak dibuat secara kolektif oleh Kabinet. Kabinet sebenarnya atau sebaliknya hanya dimaklumkan. Beberapa waktu yang lepas, hari yang lepas, 3 orang bekas Menteri Pakatan Harapan 1.0, yaitu Wan Aziza, Anthony Luke dan juga Mat Sabu, telah tampil menceritakan apa yang berlaku sebenarnya semasa pentadbiran Tun Mahathir ketika kes RCI Batu Putih itu sedang berjalan. Apa yang mengejutkan kita ialah kronologi tariknya, yang mana Mahathir membentuk ataupun mengangkat sumpah sebagai kabinet mengangkat sumpah sebagai ahli kabinet atau menteri ahli kabinet pada 21 hari bulan. Tetapi keputusan 22 hari bulan. Mesyuarat pertama 23 hari bulan. Maknanya seperti yang dinyatakan dalam laporan ini, Kabinet sebaliknya hanya dimaklumkan, bukannya membuat keputusan secara kolektif oleh Kabinet. Jadi, kita tunggu adakah laporan polis mega akan dibuat terhadap Tun Mahathir. Jumpa lagi.